Okey, selamat sejahtera. Selamat bertemu kembali dalam YouTube channel Cikgu. Okey, hari ini Cikgu akan habiskan bab 1 untuk nombor nisbah tingkatan 1 matematik KSSM. Okey, bahagian terakhir untuk bab 1 nombor nisbah ialah 1.5 yang bertajuk nombor nisbah. Okey, nombor 1. Okey, apa yang dimaksudkan dengan nombor nisbah? Okey, apa yang dimaksudkan dengan nombor nisbah? Okey, nombor 1, nombor nisbah ialah nombor yang boleh ditulis. Okey, dalam bentuk pecahan iaitu P per Q ataupun A per B dan sebagainya lah. Kalau dalam bentuk nombor 2/3, 4/5. Okey, so nombor nisbah ini ialah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan P per Q ataupun dalam bentuk nisbah P nisbah Q. Okey, macam mana kita tulis P nisbah Q? Okey, cikgu akan tunjukkan di sini. Okey, kalau kita kata satu nombor itu adalah nombor nisbah apabila boleh ditulis dalam bentuk pecahan P per Q, okey, ataupun dalam bentuk nisbah iaitu P nisbah Q. Okey, so kalau dalam dua bentuk ini boleh ditulis suatu nombor itu, maka nombor itu dikatakan sebagai nombor nisbah. Okey, cikgu harap murid-murid faham ya. Okey, nombor 2. Misalnya, okey, 4 ialah nombor nisbah kerana 4 ini sebenarnya ialah 4/1, iaitu 4 boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okey, kalau pelajar masih ingat lagi ya di sekolah rendah dulu ya. Okey, kita tahu nombor bulat ini 4 ke atau 3 ke 10 ke sebenarnya adalah per 1 ataupun 4/1 ataupun 3/1. Cuma kita per 1 ini kita tak tulis. Jadi ini pun 4 ini pun dikatakan sebagai nombor nisbah. Okey, kerana nombor nisbah kerana apa? 4 ni sebenarnya 4/1, iaitu 4 boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okey, sekarang kita pergi kepada nombor 3. Okey, nombor 3. Kalau nombor perpuluhan misalnya 2/5 ialah nombor nisbah juga. Mengapa kita kata 2/5 ini adalah nombor nisbah? Kerana 2.5 ini apabila kita tukar kepada pecahan, kerana nombor perpuluhan dan pecahan adalah berkait rapat ya. Kita boleh tukarkan nombor perpuluhan kepada pecahan dan menukar pecahan kepada nombor perpuluhan. Cikgu percaya di tahun 6 kamu telah belajar semua ini ya. So 2.5 ini sebenarnya adalah 1/2. Apabila kita tukarkan ini kepada pecahan tak bercampur, dia menjadi 5/2. So oleh kerana ini adalah pecahan, so maka kita katakan 2.5 ialah nombor nisbah. So kita kena ingat sebarang nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan adalah merupakan nombor nisbah. Okey. Okey, seterusnya nombor 4. Okey, lagi satu kita perlu ingat, bukan semua nombor perpuluhan merupakan nombor nisbah. Okey, misalnya, okey, kalau kamu ada perpuluhan begini, okey, 0.1234, lepas tu dia ada nombor lain ya, dia sambung tak berhenti ya, ataupun 4.8321 dot ini maksudnya dia ada lagi nombor di belakang tau. Okey, so ini semua kita katakan perpuluhan tak berulang, tak terhingga. So kalau ianya merupakan perpuluhan tak berulang, tak terhingga, maka ini bukan nombor nisbah. Pasal nombor perpuluhan jenis ini kita tak boleh nak tukar kepada bentuk pecahan. Okey? Okey, nombor 5, perpuluhan berulang.
Okey, perpuluhan berulang tak terhingga boleh diungkapkan sebagai pecahan. Okey, tadi ialah perpuluhan tak berulang. Kerana mengapa dikatakan ini adalah perpuluhan tak berulang? Kerana kalau kamu perhatikan nombor-nombornya tak ulang. Okey, misalnya 0.1, 2, 3, 4, mungkin 5, 6, 7, 8 dan sebagainya. Ini pun 4.8, 3, 2, 1, mungkin 4, 5 dan sebagainya. So, maksudnya semua nombor-nombor dalam nombor perpuluhan ini adalah tidak berulang dan tak terhingga. Kita tak tahu sampai mana. Okey, so tak terhingga. Tetapi bagi nombor perpuluhan, okey, perpuluhan yang berulang tak terhingga boleh diungkapkan sebagai pecahan. Maka perpuluhan berulang tak terhingga ialah nombor nisbah. Okey, apa yang dikatakan sebagai perpuluhan berulang tak terhingga? Okey, ialah macam ni. 0.11111. Okey, semua nombornya itu berulang. Walaupun tak terhingga tetapi berulang. Okey, misalnya di sini 0.83333333333, maksudnya nombornya berulang-ulang walaupun ini tak terhingga. So ini semua kita katakan adalah nombor nisbah. So ingat bukan semua nombor perpuluhan ialah nombor nisbah. Okey, misalnya perpuluhan tak berulang tak terhingga itu bukan nombor nisbah, tetapi perpuluhan berulang tak terhingga adalah merupakan nombor nisbah. Okey, cikgu percaya kamu faham apa yang dimaksudkan dengan perpuluhan tak berulang tak terhingga dengan perpuluhan berulang tak terhingga. Okey. Okey, kita terus masuk ke contoh 1. Okey, contoh 1. Adakah negatif 1.3333 merupakan nombor nisbah? Okey, kalau kamu perhatikan ini, kamu dapati ini merupakan nombor perpuluhan berulang. Nampak tak? 3333 di belakang ni. So, maksudnya ini merupakan nombor perpuluhan berulang tak terhingga. Okey, tapi kita kena terangkan jawapan kita. Okey, dia kata terangkan jawapan anda. So, macam mana kita nak terangkan? Okey, so macam mana kita nak terangkan? Okey, negatif 1.333 negatif okey 1.333. Okey, kita kena buktikan yang ini merupakan nombor nisbah. So kalau kita tukar ini ke bentuk pecahan, dia akan jadi apa? Negatif 1.333 per 1000 kan? Kerana 1, 2, 3, 0. 1, 2, 3. So, boleh tukar kepada bentuk pecahan. So, cikgu dah cakap awal-awal nombor nisbah ialah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. So, kita punya penerangan adalah, okay, kalau kamu lihat di sini, okay, contoh 1 tadi, adakah negatif 1.333 merupakan nombor nisbah? Terangkan jawapan anda. So, negatif 1.33 okey, cikgu minta maaf Di sini cikgu dah terlebih 3 Okey, adakah negatif 1.333? Ada 4 3, 1, 2, 3, 4 3 saja, cikgu potong 1 Okey, so ialah suatu nombor nisbah kerana negatif 1.333. Cikgu tambah lagi 3 di belakang ni. Okey, so di sini akan ada 1 lagi 3 dan akan ada 1 lagi kosong. Okey, minta maaf ada ralat di sini. So, oleh kerana negatif 1.333 ni merupakan apa? Nombor perpuluhan berulang tak terhingga, maka kita katakan ianya merupakan nombor nisbah. Dan macam mana kita nak buktikan? Kita tukar aja kepada nombor pecahan di mana negatif 1.3333 akan menjadi negatif 1.3333 per 10,000. Okey, boleh faham tak? Okey, bagus.
Okey, kita terus masuk ke contoh yang kedua. Okey, nampak dah contoh kedua. Okey, contoh kedua. Kenal pasti nombor nisbah dalam senarai nombor berikut. So, kita kena pilih semua nombor nisbah di sini. Okey, so adakah negatif 12 merupakan nombor nisbah? Ya ke tak? Ya kan? Kerana negatif, okey, cikgu akan tunjuk di sini ya. Kerana negatif 12 ini, okey, sebenarnya kita boleh tulis sebagai negatif 12 per 1. So, boleh tulis dalam bentuk pecahan. Jadi, negatif 12 merupakan nombor nisbah. Okey, seterusnya dia tulis 3 per 5 memang dalam bentuk pecahan. So, ini pun nombor nisbah. 9 per sifar. Okey, adakah 9 per sifar merupakan nombor nisbah? Bolehkah sebarang nombor per dengan sifar? Tak boleh ya. Kalau kamu tekan kalkulator pun dia akan keluar max error. Maksudnya infinity. Ini bukan nombor nisbah dan bukan nombor pecahan. Okey ya. Seterusnya 0.8. Okey, 0.8 adakah merupakan nombor nisbah? Ya kan? Kerana 0.8 ini, okey, kerana 0.8 ni kita boleh tukar kepada bentuk pecahan. So, dia akan jadi 8 per 10. Okey, so dalam bentuk pecahan. So, jadi 0.8 merupakan nombor nisbah. Okey, seterusnya 0.444. Lepas tu ada dot. Maksudnya ini merupakan nombor perpuluhan berulang tak terhingga. So, ya. Okey, yang 1.6021 dot. Ini adalah nombor perpuluhan tak berulang tak terhingga. Jadi, ini bukan nombor nisbah. Jadi, di sini yang nombor nisbahnya hanyalah negatif 12, 3 per 5, 0.8, 0.444. Okey, boleh faham? Okey, bagus. Okey, seterusnya. Cikgu akan masuk ke gabungan yang melibatkan nombor nisbah. Okey, gabungan yang melibatkan nombor nisbah. Okey, seperti yang kita telah belajar untuk pecahan, nombor perpuluhan, untuk integer ya. Kita masih menggunakan BODMAS untuk menyelesaikan operasi melibatkan nombor nisbah. Okey, kamu masih ingat lagi tak apa itu BODMAS? Okey, BODMAS ialah apa? Kamu kena lakukan yang dalam kurungan dahulu. Okey, lepas tu yang keduanya, okey, yang pertama ialah lakukan dalam kurungan. Okey, lepas tu yang keduanya barulah lakukan operasi darab atau bahagi. Okey, dari kiri ke kanan. Yang mana kamu nampak dulu, kamu buat dulu. Lepas tu barulah yang ketiga kamu akan buat operasi tambah atau tolak. Yang mana yang kamu nampak dulu dari kiri ke kanan. Okey, itu adalah BODMAS. Okey, kita lihat contoh 3. Okey, hitung A 4 darab dengan negatif 23 per 8 tambah dengan 2.9. So, kalau kita lihat ya, operasi di sini kita ada operasi darab dengan operasi tambah. So, yang mana kita akan buat dulu? Ya, kita akan buat yang darab dulu. Okey, dan dalam soalan ini kita dapati ada pecahan dan juga perpuluhan. So, macam mana kita nak buat soalan ni? Okey, cikgu akan tunjukkan sekarang. Okey, cikgu akan tunjukkan di sini ya. Kamu boleh nampak. Okey. So, dia kata hitung. Okey, A. Okey, A. Okey, dia suruh hitung
4 darab dengan negatif 2, 3/8 tambah dengan 2.9. Okey, macam mana kita nak buat nombor nisbah ini ya, gabungan yang melibatkan nombor nisbah ini. So, kita kena buat yang operasi darab dulu baru diikuti dengan tambah. So, cikgu nak buat yang depan ni dulu. Okey, sebelum cikgu dapat buat, cikgu nak tukar dulu pecahan bercampur ini kepada pecahan tak bercampur. Okey, macam mana? Kita darab di sini, kita tambah di sini. Cikgu harap kamu ingat ya. 8 darab 2 dapat 16. 16 tambah 3 dapat 19/8. Tapi di depan ni ada negatif, nombor negatif ya. So, tambah dengan 2.9. Okey? Okey, seterusnya. Okey, kamu boleh ambil kalkulator dan kamu boleh darabkan ya. 4 darab, buka kurungan yang ada dalam kalkulator kamu itu negatif 19/8. Okey, macam mana nak gunakan? Kamu boleh nampak di sini. Cikgu akan tunjuk dengan kalkulator. Okey, cikgu on. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, kita ambil 4. Okey, tanda darab. Lepas tu nampak dah kurungan di sini. Ni kurungan. Okey, so buka kurungan ni. Okey, buka kurungan. Okey, buka kurungan dah kan? Nampak kan? Lepas tu tanda negatif. Nampak dah tanda negatif di sini? Okey, tekan tanda negatif. 19 per maksudnya di sini. Nampak dah yang ni? A, B per C. Okey, tekan yang tu. Letak 8. Okey, lepas tu tutup balik kurungan. Okey, nampak dah tutup balik kurungan. Okey, so kita akan dapat jawapan apa? Sama dengan, so dapat negatif 91/2. So cikgu akan tulis di sini hasil dia ialah negatif 91/2 tambah dengan 2.9 sama dengan. Okey, so negatif, jangan tutup kalkulator tadi ya. Tadi kan dah dapat negatif 91/2 kan. So sekarang kamu perlu tambahkan dengan 2.9 sama dengan dapat apa? Negatif 6.6 sebagai jawapan dia. Okey, boleh faham? Mudah kan? Okey, seterusnya kita lihat soalan yang B pula. Okey, B pula kata, okey, 3 darab dengan dalam kurungan 4/5 tolak 1.6 tutup kurungan tolak 1/3/10. Okey, cikgu akan tunjukkan di sini. Okey, cikgu akan salin balik soalan tu. Okey, soalan dia ialah B, 3 darab dengan 4/5 tolak 1.6 tolak 1/3/10. Okey? Okey, nampak kan? Okey? So, macam mana kita nak buat pula gabungan ni? Okey, kamu nampak yang mana dulu? Okey, kamu kena buat yang darab dulu, barulah kamu buat tolak. Okey? Tapi sebelum tu, kamu nampak dah ada kurungan. So, kan Bob Max kata apa? Kena buat yang dalam kurungan dulu. So, sekarang dia akan jadi, ini kita tak usik lagi ya. So, 3 darab dengan kita selesaikan yang di dalam kurungan dulu. So, kamu boleh ambil kalkulator kamu. Okey, kalkulator kamu. Okey, tekan 4 kan tanda per tadi. Per 5. Okey, tolak dengan 1.6. Okey, jawapan dia ialah negatif 0. Lagi sekali ya, cikgu tunjuk lagi sekali ya. 4/5. Okey, nampak dah 4/5. Okey, tolak dengan 1.6. Jawapan dia ialah negatif 0.8. Okey, so negatif 0.8. So, oleh kerana negatif, kita letakkan dalam
kurungan. Okey. Lepas tu tolak dengan 1/3/10 ini kita boleh tukar kepada perpuluhan. Okey, macam mana kita nak tukar kepada perpuluhan? 1/3/10 ni sebenarnya dapat 1.3. Betul tak? Betul tak? 1 ni 1 tambah dengan tukar 3/10 ni, so 0.3. So dapat 1.3. Okey, so kita letak di sini tolak dengan 1.3. Okey, boleh faham? Okey, sama dengan lakukan operasi ni dulu. Okey, macam tadi kamu ambil 3 darab dengan dalam kurung 3 darab dengan buka kurungan negatif 0.8 tutup kurungan sama dengan dapat apa? Negatif 2.4. So kita tulis negatif 2.4. Okey, tolak dengan 1.3. So tadi kita dah tekankan negatif 2.4 tu tolak dengan 1.3. So kita dapat jawapan negatif 3.7 sebagai jawapan kita. Okey, boleh faham dah sekarang? Okey, tu cikgu dah tunjuk di sini. Okey, mudah kan? Okey, last kali kita akan lihat untuk topik untuk topik nombor nisbah ini adalah masalah. Okey, masalah yang melibatkan nombor nisbah. Okey, contoh 4 ya. Okey, di sebuah pasar raya harga sebiji nanas, di sebuah pasar raya harga sebiji nanas ialah RM2.40 dan harga sekilogram 5 ialah RM8.70. Okey. Cikgu kecilkan sikit supaya kamu nampak keseluruhan soalan ni ya. Okey, nampak kan? Okey. So cikgu ulang lagi ya. Di sebuah pasar raya harga sebiji nanas ialah RM2.40 dan harga sekilogram 5 ialah RM8.70. Sarah membeli 12 biji nanas dan 1/3 kilogram limau. Pasar itu memberi diskaun RM1 bagi setiap pembelian bernilai RM10. Jika Sarah membayar dengan wang RM50, berapakah baki wang yang akan diterimanya? Okey, berapa baki wang yang akan diterimanya? Okey, so sangat mudah. Okey, kita tahu harga bagi sebiji nanas ialah RM2.40. Okey, Sarah membeli berapa nanas? Okey, kita lihat di sini Sarah membeli 12 biji nanas. So, kalau kita nak tahu harga untuk 12 biji nanas, operasi apa yang kita perlu buat? Ya, darab. So, kita ambil 12 ini, darablah dengan RM2.40. So, kamu boleh tekan kalkulator. Okey, 12 darab dengan RM2.40. Kamu akan dapat RM28.80. So, cikgu dah kira di sini. RM28.80. Lepas tu, kita pergi kepada apa yang lagi dia beli selain daripada nanas. Okey, dia beli limau. Okey, dah harga sekilogram limau ialah RM8.70. Tapi Sarah membeli 1/3 kilogram limau. Okey, 1 kilogram RM8.70. Jadi 1/3 kilogram berapa harga dia? Kena darab juga kan? So 1/3 ni kita tukar dulu pecahan bercampur ni kepada pecahan tak bercampur. Okey, kita tahu kan? 3 darab 2 ialah 6. 6 tambah 1 ialah 7. So 7/3. Jadi kita ambil 7/3 darab dengan 1 kilogram ialah RM8.70. So kamu boleh tekan kalkulator. Cikgu akan tunjuk di sini. Okey, 7 per ni cikgu tekan yang ni ya. Butang ni. Okey, per 3. Okey, darab dengan berapa harga tadi? RM8.70. Okey. RM8.70, tanda sama juga, dapatlah RM20.30.
sen. Okey, dapat RM20.30. Okey, so jumlah pembelian Sarah ialah berapa? Okey, jumlah pembelian dia tadi, okey, untuk nanas RM28.80 tambah dengan RM20.30 untuk rimau. So dia telah beli sebanyak RM49.10. Tapi dalam soalan dia kata pasar itu memberi diskaun RM1 bagi setiap pembelian bernilai RM10. Sekarang Sarah sudah beli pembelian sehingga RM49.10. So berapa diskaun dia akan dapat? Setiap RM10. Okey, setiap RM10, okey, dia dapat diskaun berapa? Diskaun RM1. So dia beli sehingga apa? RM49.10. So maksudnya 10, 10, 10, 10. So maksudnya dia dapat diskaun sebanyak 4 darab RM1. So dapat RM4 sebagai diskaun dia. Okey, kerana RM49 lagi. Kalau dah cukup RM50, dia dapat RM5 lah diskaun. Tapi setakat RM9.10 di belakang kan. So kita kira sehingga RM40 lah. So 10, 20, 30, 40. So RM4 diskaun. So jadi baki wang yang Sarah dapat ialah RM50 dia bayar untuk pembelian dia sebanyak berapa tadi? RM49.10. Tapi dia dapat diskaun ya. So diskaun maksud dia dapat. So kamu kena tambahkan dengan RM4. So semua sekali 50 tolak 49.10 tambah RM4. So baki wang yang Sarah dapat ialah RM4.90. Okey, cikgu berharap pelajar dah faham. Okey, dan sekian sahaja untuk channel YouTube cikgu untuk kali ini. Untuk subtopik terakhir bagi bab 1 nombor nisbah iaitu nombor nisbah. Okey, sekian, terima kasih.